Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Hari ini kita akan belajar Matematik tingkatan 5 KSSM bab 1 ubahan. Kita akan fokus kepada subtopik yang pertama iaitu ubahan langsung. Objektif pembelajaran kita pada hari ini terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama menerangkan maksud ubahan langsung. Seterusnya, yang kedua, menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Para pelajar sekalian, apakah maksud ubahan langsung? Cuba kita perhatikan gambar di sini. Merupakan gambar seorang chef. Jadi sudah pasti chef akan memasak hidangan. Andaikan 5 cawan beras untuk 10 hidangan, maka 10 cawan beras adalah untuk 20 hidangan. Jadi, ini merupakan hubungan bilangan cawan beras serta berapa hidangan yang mampu disediakan. Inilah konsep ubahan langsung yang kita akan belajar pada hari ini. Definisi ubahan langsung. Ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Kita boleh ambil contoh mudah yang lain seperti 1 kilo gula berharga RM2, maka 2 kilo gula akan berharga RM4. Ini juga merupakan contoh ubahan langsung yang berada di persekitaran harian kita. Untuk memahami konsep ubahan langsung, kita akan lihat contoh 1. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada A. Jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Okey. Jika seorang pekerja bekerja 1 jam dengan gaji RM100, maka sekiranya jumlah jam bertambah 2 kali ganda, jumlah gaji juga akan mendapat gandaan 2 kali ganda. Jadi jawapan untuk A adalah jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Contoh seperti yang cikgu katakan tadi, 1 jam RM200, maka 2 jam akan memperoleh 2 kali ganda daripada RM200 iaitu RM400. Untuk B, nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Jika kita berbalik kepada definisi sebentar tadi, dinyatakan dekat sini, ubahan langsung adalah perkaitan dua pemboleh ubah di mana satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Sebaliknya di sini bermaksud sekiranya berkurang, pemboleh ubah Y berkurang, maka pemboleh ubah X juga berkurang pada kadar yang sama. Jadi sekiranya jumlah gaji berkurang, bilangan jam berkurang sebanyak 40% atau 40%, jumlah gaji juga akan berkurang sebanyak 40%. Seterusnya untuk soalan C, nyatakan perubahan pada bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada asal. Jawapannya, bilangan jam bekerja juga adalah separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Jadi cikgu harap para pelajar lebih faham bagaimana hubungan atau perkaitan di antara dua kuantiti yang melibatkan ubahan langsung. Untuk menjelaskan konsep ubahan langsung, kita lihat di sini, dalam ubahan langsung, kuantiti Y dikatakan berubah secara langsung dengan X jika
dan hanya jika y per x ialah satu permalar. Dikenali sebagai pemalar perkadaran, iaitu simbolnya K. Jadi kita lihat jadual di sini, perkaitan antara nilai K dengan konsep perkadaran. Katakan kita ada suatu nilai yang kita label sebagai Y1, nilai X-nya juga adalah X1. Y2, nilai X-nya adalah X2. Untuk nilai Y3, X-nya adalah X3. Y4, nilai X-nya adalah X4. Maka nilai K bagi setiap pasangan Y mestilah sama. Bermaksud Y1 bahagi X1 juga nilai K, Y2 bahagi X2 juga akan memperoleh nilai K. Begitu juga untuk Y3, Y4, X3 dan X4. Maka perkaitan antara nilai K dengan kecerunan garis lurus yang melalui asalan. Jadi, sekiranya kita wakilkan ubahan langsung, secara graf kita akan memperoleh graf garis lurus yang mesti melalui asalan. Seperti yang dinyatakan di sini, perkaitan ini hanya benar jika garis lurus melalui asalan. Cikgu ulang, garis lurus yang melalui asalan. Para pelajar, untuk menjelaskan konsep ubahan langsung secara ayat matematik, bagi suatu ubahan langsung, kita akan tulis atau berjumpa dengan soalan yang berbunyi Y berubah secara langsung dengan X. Maka Y berubah secara langsung dengan X dalam bentuk ayat matematik akan ditulis seperti ini. Y, simbol perkadaran X. Jadi bagaimana untuk baca ayat ini? Sama seperti di atas, iaitu Y berubah secara langsung dengan X. Maka ini adalah ayat matematik dalam hubungan ubahan. Jika kita bentukkan persamaan, ianya akan jadi Y sama dengan KX. K adalah pemalar yang kita bincangkan sebelum ini. Ini sekiranya melibatkan kuantiti Y dan X sahaja. Bagi suatu ubahan langsung, secara umumnya, sekiranya Y berubah secara langsung dengan X kuasa N, boleh ditulis sebagai Y perkadaran X kuasa N. Atau dalam bentuk persamaannya, Y sama dengan KX kuasa N, di mana N sama dengan 1, 2, 3, 1/2, 1/3 atau mana-mana nilai dan jangan lupa K ialah pemalar. Graf Y melawan XN juga mestilah garis lurus yang melalui asalan. Seperti mana yang kita bincangkan sebentar tadi, hubungan ubahan langsung sekiranya diwakilkan secara graf, kita akan memperoleh graf garis lurus yang mesti melalui asalan dengan kecerunannya adalah nilai K. Di sini cikgu ingin bantu pelajar. Untuk memudahkan pelajar, saya sediakan tips di sini, iaitu apabila setiap kali kita baca soalan, sekiranya kita jumpa, bukan sekiranya, biasanya kita akan jumpa ayat Y berubah secara langsung dengan X kuasa N atau yang sepadan dengannya, tidak semestinya kuantiti Y dan X. Mungkin soalan boleh bagi M berubah secara langsung dengan N atau sebagainya. So, contoh di sini dalam soalan, para pelajar highlightkan perkataan Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Jadi, apa yang para pelajar perlu tulis? Anda perlu tulis 3 perkara ini. Yang pertama, tulis dalam bentuk ayat matematik, Y, simbol perkadaran X kuasa N. Yang kedua, dalam bentuk persamaan, Y sama dengan KX kuasa N. Dan K adalah Y per X kuasa N. Cikgu ingatkan para pelajar, setiap kali anda menjawab soalan ubahan, apabila anda membaca soalan, keluarkan 3 item di sini. Kerana setiap kali kita akan mula menjawab soalan dengan 3 perkara ini. Okey, murid-murid, kita akan lihat contoh 2. Soalan bagi contoh 2, sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun
jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu, Y berubah dengan masa T, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Jadi kita ada jadual, nilai Y 14, T-nya 2, apabila T 4, jaraknya 28, apabila T 6, jarak 42, apabila T sama dengan 8, jarak 56, apabila T 10, jarak 70, apabila T 12, jarak 84. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Jadi seperti yang cikgu beri tips sebentar tadi, apabila kita jumpa perkataan ini dalam soalan, Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2, bermaksud soalan tanya adakah Y berubah secara langsung dengan T. So kita tulis yang pertama, Y berubah secara langsung dengan T dalam bentuk ubahan. Jadi kita akan tulis 3 perkara seperti yang cikgu minta tadi. Y sama dengan KT, K-nya sama dengan Y per T. Dan yang kedua, adakah Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2? Jadi kita boleh fikirkan Y perkadaran T kuasa 2 dalam bentuk ubahan. Dalam bentuk persamaannya, Y sama dengan KT kuasa 2, K sama dengan Y per T kuasa 2. Okey. Kita mula menjawab soalan dengan mencari nilai K bagi kedua-dua hubungan ini. Jadi kita buat penyelesaian dalam bentuk jadual. Okey, kita tambahkan K yang pertama bagi hubungan Y berubah secara langsung dengan T, iaitu kita dapat K sama dengan Y per T. Dan baris keempat, sekiranya Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2, maka nilai K atau pemalarnya adalah Y sama dengan T Y per T kuasa 2. Jadi kita cari nilai K bagi kedua-dua kemungkinan ini. Jadi untuk yang pertama, K sama dengan Y per T, kita dapat pasangan pertama 2 dan 14. 14 bahagi 2, 7. Sekiranya untuk persoalan yang kedua, sekiranya K sama dengan Y per T kuasa 2, kita dapat 3.50. Jadi dekat sini kita belum lagi boleh menentukan kemungkinan jawapan. Kita lihat pula untuk pasangan yang kedua, sekiranya T4, Y 28. Jadi kita cari nilai K, sekiranya KY per T, kita dapat 28 bahagi 7 juga 28 bahagi 4, maafkan saya, juga 7. Seperti kolom pertama tadi, nilai pasangan yang pertama. Dan kita tengok pula jika nilai K adalah Y bahagi T kuasa 2, kita dapat 1.75. Jika kita perhatikan di sini, nilai K bagi pasangan 2, 14, 4 dan 28, untuk sekiranya K sama dengan Y per T kuasa 2, kedua-duanya adalah berbeza. Sedangkan K adalah pemalar. Jadi di sini kita dapat dah idea kemungkinan jawapan. Jadi kita dah tolak K tidak mungkin sama dengan Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana nilai K-nya adalah tidak malar. Okey, jadi kita pertimbangkan K sama dengan Y per T. Kita selesaikan untuk setiap pasangan nilai T dan Y. Juga kita akan dapat nilai K-nya adalah 7. Ini menunjukkan nilai KY per T adalah malar. Maka jawapannya seperti dikendaki soalan, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Maka Y berubah secara langsung dengan T dalam simbol Y perkadaran T. Saya harap para pelajar jelas dengan penerangan ini. Mari kita lihat bentuk soalan yang berbeza. Jika kita lihat contoh 3, soalannya dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Jadi para pelajar, seperti dikendaki soalan suruh kita melukis graf Y melawan X, bermakna nilai Y dipaksi Y dan nilai X dipaksi X. Jadi kita masukkan apabila X 0.8, X 0.8, kita plot. Okey. Sorry, kita mulakan dengan X 0.4 di sini.
kita plot y-nya 1/5. Jadi kita akan plot di koordinat ini. Seterusnya x 0.8 di sini. Nilai y-nya adalah 2. So di sini. Dan yang ketiga, apabila x 1/2, y-nya adalah 2/5. Jadi kita perhatikan garis lurus ini tidak melalui asalan. Sedangkan definisi ubahan langsung menyatakan dalam bentuk graf akan menghasilkan suatu garis lurus yang mesti melalui asalan. Maka untuk nilai y dan x ini, y tidak berubah secara langsung dengan x. Kita teruskan dengan contoh 3B. Soalan dengan melukis graf y melawan x kuasa 2. Tentukan sama ada y berubah secara langsung dengan x kuasa 2 atau tidak. Jadi para pelajar, data memberikan nilai x dan y sahaja. Sedangkan soalan adakah y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Jadi kita perlukan nilai x kuasa 2. Kita gantikan, kita buat satu jadual baru untuk x kuasa 2. Apabila x-nya 2, x kuasa 2-nya 4. Nilai y tidak berubah. 3, x kuasa 2-nya 9. Nilai y juga tidak berubah, 18. Apabila x 4, x kuasa 2, 16. Nilai y-nya 32. Apabila x 5, x kuasa 2-nya 25. Nilai y-nya 50. Jadi daripada jadual yang baru, kita ingin tentukan adakah y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Kita akan letak paksi x nilai y, paksi y nilai y dan paksi x-nya nilai x kuasa 2. Kita plot setiap data ini. Jadi apabila anda plot satu persatu, apabila pelajar sambungkan setiap titik, kita akan dapat garis lurus seperti garis pink di sini. Cuba anda perhatikan, garis lurus ini melalui asalan. Jadi garis lurus yang melalui asalan menunjukkan kuantiti di paksi y-nya berubah secara langsung dengan kuantiti di paksi x-nya. Jadi untuk contoh ini, y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Okey, para pelajar, kita lihat contoh 4. Diberi nilai m sama dengan 0.8 apabila n sama dengan 0.125. Ungkapkan m dalam sebutan n jika m berubah secara langsung dengan n. Seperti yang cikgu maklumkan, cikgu beri tips sebentar tadi, setiap kali apabila kita jumpa pernyataan ubahan langsung, kita akan keluarkan 3 perkara. Jadi m berubah secara langsung dengan n dalam bentuk ubahan, m sama dengan kn, iaitu dalam bentuk persamaan. Maka nilai k-nya adalah m per n. Jadi setiap kali kita jawab soalan ubahan, setelah kita tulis 3 perkara ini, kita akan cari nilai k dengan memasukkan maklumat yang diberi. Jadi kita dah tahu nilai m adalah 0.8, kita gantikan m, dan n-nya adalah 0.125. Maka k 6.4. Seterusnya, kita ingin membuat kesimpulan jawapan. Soalan tadi ungkapkan m dalam sebutan n, maka soalan hendak pelajar menyatakan jawapan dalam bentuk persamaan. Maka untuk jawapan A, m sama dengan 6.4n. Saya harap para pelajar jelas. Seterusnya kita lihat untuk contoh untuk B. B, ungkapkan m dalam sebutan n jika m berubah secara langsung dengan punca kuasa 3n. Jadi para pelajar perlu faham ayat ini. Kita keluarkan dalam bentuk matematik, m berubah secara langsung, simbol perkadaran, dengan punca kuasa 3 bagi n. Jadi seperti yang cikgu beritahu sebentar tadi, ini adalah dalam bentuk ubahan. Kita keluarkan pula dalam bentuk persamaan, iaitu m sama dengan k darab punca kuasa 3 bagi n. Dan perkara ketiga yang cikgu minta pelajar tulis adalah k sama dengan m bahagi punca kuasa 3 bagi n. Jadi seperti biasa,
sama juga dengan A, atau bila-bila masa sahaja ketika anda menjawab soalan ubahan, kita akan mulakan dengan mencari nilai K. Kita gantikan maklumat yang diberi. Kita tahu K, M 0.8 bahagi punca kuasa 3. Kita ikut dengan formula di sini. N-nya adalah 0.125. Tekan kalkulator, pelajar akan dapat 1.6. Maka kesimpulan jawapan M sama dengan 1.6 darab punca kuasa 3 bagi N. Saya harap para pelajar jelas bagaimana untuk menyelesaikan soalan seperti contoh 4. Kita kukuhkan lagi pemahaman kita dengan contoh 5. Okey, para pelajar lihat di sini. Pemanjangan spring X cm berubah secara langsung dengan jisim pemberat W gram. Jadi, X adalah tata tanda untuk pemanjangan spring. W menunjukkan jisim pemberat. Gram di sini adalah unit bagi jisim pemberat ya para pelajar. Okey, yang ditanggungnya. Okey, diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Jadi ini adalah info yang diberi. Bermaksud pemanjangan spring tadi X adalah 3 apabila W-nya adalah 200. Soalan ungkapkan X dalam sebutan W. Jadi di sini para pelajar kena ingat setiap kali menjawab soalan ubahan, cikgu selalu pesan untuk anda tuliskan 3 perkara. Jadi kita jumpa ayat yang berkaitan iaitu X berubah secara langsung dengan jisim pemberat W. Jadi kita akan tulis dalam bentuk ubahan X perkadaran W. Kita tulis dalam bentuk persamaan X sama dengan K darab W, maka K-nya adalah X per W. Jadi setiap kali kita akan mulakan dengan mencari nilai K dan kita masukkan nilai yang diberi dalam soalan, iaitu K sama dengan X-nya iaitu 3 apabila W-nya 200. 3 bahagi 200 sama dengan 0.015. Jadi apa soalan minta? Ungkapkan X dalam sebutan W. Maka kita perlu nyatakan jawapan dalam bentuk persamaan. Maka jawapan terakhir X sama dengan K yang kita dah cari tadi 0.015 W. Okey, seterusnya kita lihat lagi soalan yang berbeza. Okey, contoh 6, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Okey, maklumat di sini jika Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2. Hitung nilai A, Y apabila X sama dengan 5. Jadi para pelajar, cikgu sudah ulang berkali-kali. Apabila kita jumpa pernyataan seperti ini, Y berubah secara langsung dengan X. Perkara pertama, kita keluarkan 3 perkara. Yang pertama dalam bentuk ubahan Y perkadaran X. Yang kedua dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX. Dan yang ketiga K sama dengan Y per X. Jadi para pelajar, walaupun soalan di sini hitung nilai Y apabila X sama dengan 5, soalan tidaklah secara langsung meminta kita cari nilai K. Tetapi setiap kali kita menjawab soalan ubahan, kita perlu mulakan dengan cari nilai K. Sebab itu cikgu suruh atau minta para pelajar untuk keluarkan 3 perkara yang pertama seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi berbalik kepada soalan, K sama dengan Y per X. Untuk cari nilai K, kita akan menggunakan maklumat yang diberi dalam soalan. Jadi Y yang diberi dalam soalan 0.14 bahagi nilai X-nya 0.2. Jadi apabila kita gantikan, kita akan dapat K 0.7. Jadi langkah seterusnya, para pelajar, setelah kita dapat nilai K, kita perlu nyatakan dalam bentuk persamaan, iaitu Y sama dengan 0.7x. Tetapi soalan bukan setakat ini. Soalan minta Y apabila X sama dengan 5. Maka daripada persamaan, kita gantikan X-nya 5. Jadi Y sama dengan 0.7 darab 5. Kita akan dapat nilai Y 3.5.
Untuk contoh B, hitung nilai X apabila Y sama dengan 0.875. Kita masih lagi menggunakan maklumat yang sama. Jadi daripada persamaan yang kita dapat sebentar tadi, Y sama dengan 0.7X, kita gantikan nilai yang diberi Y 0.875 dan nilai K nya 0.7. Jadi untuk cari nilai X, 0.875 bahagi 0.7, X sama dengan 1.25. Saya harap para pelajar jelas dengan penerangan ini. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh soalan yang berbeza dalam bentuk yang lain. Seperti contoh ini, tempoh ayunan A saat. Jadi A mewakili tempoh ayunan bagi suatu bandul ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 benang panjang iaitu P. Jadi di sini P adalah panjang benang. Jadi A adalah tempoh ayunan. Jadi kita jumpa pernyataan yang kita hendak iaitu A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang iaitu P. Jadi dalam bentuk ubahannya kita akan tulis A, simbol perkadaran, punca kuasa 2 bagi P. Jadi seperti sebelum ini, selalu saya ingatkan kita keluarkan 3 perkara dalam bentuk ubahan yang pertama, diikuti dalam bentuk persamaan iaitu A sama dengan K punca kuasa 2 bagi P, dan yang ketiga K sama dengan A per punca kuasa 2P. Jadi kita lihat maklumat yang diberi dalam soalan. Diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang benang ialah 9 cm dengan tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. Jadi murid-murid dekat sini kita tahu tempoh ayunan adalah A sama dengan 1.2 saat apabila nilai P-nya adalah 9. Okey, saya harap para pelajar tahu bagaimana untuk mendapatkan maklumat daripada soalan. Jadi seterusnya, hitungkan tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang ialah 25 cm. Bermaksud soalan minta kita cari nilai A apabila P bersamaan 25 cm. Jadi setelah kita tulis 3 perkara ini, kita akan cari nilai K. Jadi kita tahu K sama dengan A per punca kuasa 2 bagi P. Kita masukkan maklumat daripada soalan. K sama dengan 1.2 bahagi punca kuasa 2 bagi 9. Jadi para pelajar masukkan sahaja nilai ini dalam kalkulator. Anda akan dapat K sama dengan 0.4. Maka kita tulis dalam bentuk persamaan, step yang sama. A sama dengan 0.4 darab punca kuasa 2 bagi P. Jadi soalan tidak berhenti setakat ini kerana soalan minta cari nilai A apabila nilai P-nya 25. Jadi daripada persamaan ini kita masukkan nilai yang diminta di sini. Bila P 25, A sama dengan 0.4 darab punca kuasa 25 sama dengan 25 saat. Okey, saya harap para pelajar jelas dengan huraian saya sebentar tadi. Maka objektif kita yang pertama menerangkan masuk ubahan langsung, dan objektif yang menerangkan ubahan langsung telah selesai. Maafkan saya.